Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Dr. Abdul Ghaffar bin Surip dari merupakan ketua penolong pengarah kanan unit penyelidikan daripada JAKIM. Bersama-sama kita akan membincangkan berkaitan dengan psycho-spiritual Islam ataupun kaunseling syar'i lah kita biasanya guna kaunseling syar'i. Baik, doktor, sebelum kita mula, apa kata doktor perkenalkan diri dululah. Mungkin jabatan netizen di luar sana nak kenal lah doktor ni. Silakan doktor. Asal usul mana, belajar sekolah mana, anak isteri bapa kan. Tak payah detail lah. Nama seperti yang disebut tadi lah. Saya ni orang sini, orang Kelang orang Kelang Selangor So dari segi kerja tu memanglah di JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia lah, satu jabatan yang memang semua orang biasa dengar lah, terkenal di musim Covid ni. JAKIM yang peranan lah untuk buat hemat nasihat online yang disebut MyCare, itu JAKIM punya peranan. Dari segi pendidikan, saya ni ngaji dulu bidang Usuluddin Masya-Allah, Universiti Melaya. Tapi saya buat master. Master tu saya buat 2 master sebenarnya. Masya-Allah. Hebat, subhanallah. Satu master tu? Satu master pengajian Islam di US, di Amerika. Allahu Akbar. Satu lagi saya buat master dalam bidang kaunseling di Universiti Teknologi Malaysia. So saya punya doktorat dalam bidang pengajian Islam, dakwah, kepimpinan di UK. So dari segi kerja ni saya lama dah di JAKIM. 27 gitulah, 27 tahun adalah. Cuma dari segi kepakaran bidang ni, minat saya ni dalam bidang-bidang ni lah, kaunseling apalah, sebagai orang kata aktiviti luar. Walaupun saya jaga research, tapi saya tidak tinggalkan disiplin ni lah. So kalau di JAKIM tu saya membantulah apa yang dikata KSKK itu sendiri sejak berapa tahun sebelum ni lah. Jadi ada terlibat menubuhkan 3 NGO 3 NGO, itu Persatuan Kaunseling Syar'i. Saya sebagai naib presiden, Dr. Makno tu, Dr. Makno sebagai presiden dia. Lepas tu saya terlibat Persatuan Psycho-Spiritual Islam, saya presiden dia. Lepas tu IFSA, ILAS Syar'i ini satu lagi NGO lah. NGO, tiga NGO dia ni ada kaitan dengan rawatan orang kata Islam lah. So cuma 3 pendekatan yang berbeza lah. Satu melibatkan kaunseling, satu lagi yang psikologi punya, hal-hal mental apa semua. Satu lagi hal-hal yang orang kata di luar sana sebut pengubatan Islam lah, ruqyah dan sebagainya. Ruqyah. Masya-Allah. Tiga ni sekarang ni bergerak aktif lah untuk memberi sumbangan kepada masyarakat lah. Itu sebagai mukadimah. Salam perkenalan. Sebab saya tahu panjang background ni. Taufik bidang seperti ini, jadi kena cerita sikit lah. Okey. Betul. Okey, Dr. Ghaffar, boleh ceritakan macam mana boleh dapat idea bina modul kaunseling syar'i ni kan? Macam mana boleh tercetusnya modul kaunseling syar'i ni kan, macam sampai di peringkat JAKIM buat latihan dan akhirnya ramai melibatkan kepakaran dan sebagainya. Betul. Okey, bila saya ni terdidik secara konvensional dan Islam,
Macam tadi saya kata saya belajar bidang pengajian Islam dan saya terlibat dengan yang kata ilmu moden ni. So di situ saya nampak dalam bidang kaunseling ni dia kena ada integrasi ilmu. So gabungan nakli yang kita kata Islamik lah dan juga moden. So bila saya belajar kaunseling biasa ni, saya nampak apa kalau dikombinasikan dengan satu disiplin ilmu Islam ni, saya rasa mungkin ada sedikit orang kata keistimewaan lah. Bukan nak menafikan disiplin ilmu lain yang konvensional tu, tidak ya. Sebab kita dalam hal ni cuba melengkapkan lah. Sebab di luar sana kita banyak problem ya. Saya pernah kerja dalam apa ni sebagai ketua pendaftar nikah cerai rujuk ya. Di Jabatan Agama Islam Wilayah ya. Kita ada satu apa tu bagi apa cawangan yang memang memberikan khidmat macam ni. So saya nampak di situ ada keperluan, ada keperluan. So di situ kita buat gabungan lah kaunseling Islam dengan yang kaunseling biasa ni. Tapi kita tak namakan kaunseling Islam. Sebab nanti kalau kita namakan kaunseling Islam, akan ada orang tertanya yang kami punya tak Islam ke? Betul. Jadi kita ambil satu disiplin yang orang kata bersifat apa wasatiyah lah, boleh diterima dan bersifat profesional. Di luar sana kita biasa dengan apa yang dikata peguam syar'i, kita dengar hakim syar'i, penguat kuasa syar'i, falak syar'i. So untuk kaunseling ni, so kita namakan benda yang serupa lah, syar'i. So term syar'i ni diguna untuk apa dalam pengurusan hal ehwal Islam. Dan kebetulan bila saya dilantik sebagai apa ni di apa ahli lembaga kaunselor, masa tu mewakili agensi lah. Saya bawa benda ni di lembaga kaunselor lah. Yang bila orang tanya apa sistem kaunseling yang dibuat di agensi Islam, saya sebut ni lah yang ada. Di samping sememangnya kita adalah orang-orang yang mempunyai background yang lebih kurang dengan saya. Dia ada kaunseling biasa dengan pengajian Islam. Betul. Orang-orang ini kita panggil kaunselor syar'i. Kita istilahkan macam tu. Betul. Istilah yang tidak menyelebahi mana-mana pun. Maknanya kita dua-dua kita buat kan? Ya. Masya-Allah. Keperluan kat situ. Ya. Doktor, ada soalan daripada kita punya follower kita, Tuan Haji Makhtar kata apa pandangan pihak JAKIM berkaitan dengan hipnoterapi dalam kaunseling dan psikologi? Ada ustaz tokoh yang katanya hipnoterapi ni haram dan bercanggah dengan akidah Islam. Apa pendapat Dr. Ghaffar? Kita dalam kaunseling syar'i ni, kita mengaplikasikan disiplin-disiplin yang dari segi legal syar'i lah. Macam terapi zikir, terapi solat, terapi azan, yang terapi-terapi macam tu lah. Yang dari segi hukum clear cut tu nampak. Tapi yang datang yang mungkin daripada sistem luar tu, Barat jadi tu, kita tidak tahu. So kita pun tak tahu nak jatuhkan hukum ke apa. Jadi kita guna yang kita ada lah. Betul. Selamat. Dalam konteks ni sebab bukan bidang kita. Betul. Itu yang kita amalkan lah dalam kaunseling syar'i. Maksudnya yang kata haram tu itu satu jatuhan kuasa yang lain lah ya? Bukan kita, bukan. Bukan daripada JAKIM unit doktor ni lah. Bukan. Kita harap benda tu clear kan. Untuk kepastian mungkin rujuk. Maknanya peranan JAKIM ni agak besar sebenarnya tu Dia besar lah. Dia sebagai agensi Islam Federal. Bagaimana kaunseling syar'i dalam kaunseling syar'i ini melihat kepada falsafah kepada masalah manusia tu, doktor? Apakah prinsip-prinsip yang digunakan? Manusia yang bermasalah ni sebab apa, doktor? Kalau di barat tu kita belajar mungkin sebab faktor masa isu kanak-kanak, pemikiran yang tak. Bagaimana dengan kaunseling syar'i ni? Dia melihat manusia tu bagaimana, doktor? Kita dalam kaunseling syar'i melihat manusia ni di sudut aspek melihat bagaimana manusia tu dijadikan.
Okey. So apa unsur-unsur apa manusia menurut Al-Quran lah kata macam tu kan. Bila Quran kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kamu dicipta dengan sebaik-baik ciptaan. So maknanya apa unsur yang ada pada manusia? So pertama kita kata dua unsur lah. Satu fizikal dan yang kedua unsur roh. So bila fizikal ni hal yang nampak lah jasad tubuh kita, ya. Yang keperluannya pun nyata, kita pun semua tahu. Tapi bila sebut roh, di sini yang kita orang kata benda yang orang kata tidak nampak tapi wujud, ada. So di situ kena ada perbahasan yang mana dia adalah benda yang hidup, yang hidupnya kekal abadi. Dan yang kebiasaannya kita anggap bahawa secara fizikal orang akan nampak dan kalau sakit dijaga. Tapi yang roh ni dia pun hidup dan dia perlu sehat, dijaga. Perlu sihat, kadang-kadang dia sakit juga. So di situ yang kita kata dua dimensi ni lah kita cuba teroka. Maknanya melihat kepada kejadian manusia itu sendiri. Masya-Allah. Sangat hebat tu. Okey, soalan seterusnya doktor, bagaimana kaunseling syar'i ini membantu untuk kita punya klien-klien pesakit di luar sana yang alami anxiety, depression, yang stres, macam mana kaunseling syar'i ini boleh bantu mereka ni doktor? Okey. Dia anxiety, depress, stres, apa semua-semualah. Dia ada kaitan yang saya sebut kata yang roh tadi tu. Yang kalau kita kata anxiety tu bimbang, ya. So bimbang ni dia ada kaitan tentang apa yang disebut iman. Sebab tu adalah satu disiplin dalam kita punya kaunseling syar'i ni, rawatan apa yang dikata terapi tauhidik. Allahu Akbar, putus pula. Teknikal nampaknya Dr. Ghaffar terkeluar pula dalam sistem kita. Dia punya ni mungkin lagi pegang dia terlepas. Kita tunggu. Komen Dr. ni Ustaz Nabil. Apa pandangan? Yalah, itu di sudut pertama memang kita terimalah. Kan setiap pendapat ni setiap orang ni berbeza-beza. Tapi betul lah sebenarnya kita untuk menguatkan hati, untuk kita buat sesuatu kita kena kenal diri kita. Asal usul kita bagaimana? Bagaimana? Terputus. Betul. Okey, dah masuk balik doktor. Okey, sambung silakan doktor. Ada satu terapi yang kita guna, kita sebut sebagai terapi tauhidik. Terapi pendekatan at-tauhid bercakap tentang sistem kepercayaan. So dalam kaunseling syar'i ini satu disiplin yang kita anggap penting antaranya inilah disiplin terapi at-tauhid ni. So dia menyentuh tentang apa hal-hal kekuatan dalaman, ya. Kita selalu mendengar satu doa, ya, apa contoh orang sakit yang Allah gelisah, rasa gelisah, ya. Sebab itu kita ada doa Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi samina, Allahumma afina fi basrina, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani. So hammi wal hazani dia cerita hal-hal stres, depres ni. So cerita ni sebenarnya dah lama dah, apa jenis sakit ni dah lama dah Nabi sebut. Sehingga itulah dalam Islam ada doa macam ni. Ya. So bila benda-benda seperti ni berlaku, ya, ini satu contohlah. Tapi ada benda-benda lain yang orang kata dia ada kaitan dengan apa yang ada dalam tubuh kita, apa keyakinan, kepercayaan yang ada pada kita. Ya, kalau seorang yang sakit boleh bawa apa ni, kalau dalaman ni dia boleh bawa bunuh diri tau. Sebab apa dia boleh bunuh diri? Ya, orang sakit fizikal ni kalau setakat potong kaki, sakit perut, dia jarang bunuh diri. Tapi kalau yang sakit dalaman ni dia boleh bawa bunuh diri. Sebab dia murung tu, dia di situ ada unsur-unsur gangguan syaitan apa semua.
So macam mana kita nak menghadapi syaitan iblis ni? Apa kepercayaan kita tentang syaitan iblis ni? Apakah kita beranggapan bahawa sihat tubuh manusia ni tidak ada, sihat sakit tubuh manusia ni tidak ada kaitan dengan unsur-unsur spiritual yang tak nampak ni, termasuk syaitan dan iblis ni? Mesti ada. Kita pernah dengar orang halusinasi kan? Ya, yang kata bisikan hal-hal bisikan ni saya cuba perluaskan walaupun soalannya anxiety tadi bisikan-bisikan ni dalam Quran ni dia disebut dalam surah An-Nas yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, yang mewaswaskan, yang membisik-bisikkan dalam hati manusia yang datang daripada jin dan manusia. Disebutkan situ manusia itu manusialah satu jin tu. So jin ni termasuk dalam kelompok-kelompok makhluk spiritual lah, ya. So di situ ada faktor dia. So kita percaya dalam soal sehat tubuh manusia, ya, yang berkaitan minda, ya, berkaitan apa ni, dia ada unsur-unsur seperti ini. So apa yang kita percaya itulah yang akan mempengaruhi bagaimana kita untuk merawat satu-satu penyakit itu. Ya? Kalau bimbang contoh kata tadi, ya. Bimbang itu, bimbang ni, bimbang nak naik kapal terbang apa semua. Kenapa naik kapal terbang boleh bimbang? Sebab dia mungkin takut jatuh kapal terbang kan. Kalau jatuh tu takkan kalau sekadar jatuh jadi bimbang, sebab dia takut mati sebenarnya. So, apa hakikat mati dalam Islam? Semua orang akan mati, betul tak? Betul. Tapi kalau dia tidak ada persiapan kepada mati, tidak faham hakikat mati macam mana, itu yang dia kadang-kadang jadi takut. So orang yang banyak kena sakit-sakit yang orang kata yang kritikal lah, sakit-sakit serius seperti jantung ke apa semua, ya, apa kanser, ya, selalu disebut ini penyakit-penyakit yang cepat boleh bawa mati kan. So orang-orang ni lagi cepat kena bimbang. Ya. Masuk bilik air bimbang, duduk seorang bimbang, betul tak, ya? Betul. So macam mana kita nak hilangkan kebimbangan tu? So mesti kita kena ada sifat keyakinan. Mati tu bila-bila masa boleh berlaku, semua orang akan mati. So keyakinan tu kena ada. So, yang penting apa persiapan kita nak mati tu? Itu contoh-contoh lah. Sebab itu kita anggap bahawa ada satu kaedah lah pendekatan kalau kita berhadapan benda-benda macam tu. Itu contoh-contoh lah saya sebut. Contoh lah. Betul. Bagaimana doktor kalau adakah kalau non-Muslim yang nak dapatkan perkhidmatan kaunseling syar'i ini, adakah sesuai untuk mereka? Ya, boleh. Saya tengok ilmu macam ni dia boleh diaplikasikan pada semua. Ya, sebab kalau kita bercakap tentang belief system, hal-hal kepercayaan kan, dia pun ada kepercayaan dia. Betul. Selagi manusia tidak meletakkan diri dia itu bergantung pada diri dia sendiri kan, dia ada percaya ada suatu lain, super power kan, ya, maka dia akan ada kekuatan lah kat situ. Konsep spiritual masuk dalam konsep syar'i ni. Konsep syar'i ni percaya bahawa ada spiritual dalam diri itulah. Ya. Banyak kes sebenarnya COVID ni doktor, banyak tak pihak JAKIM dapat klien ataupun orang yang hubungi pihak JAKIM ni untuk dapatkan bantuan? Hari tu saya sempat melawat dia punya markas apa? Center lah. Pusat gerakan dia. Pusat gerakan dia. Saya tengok telefon tu macam aktif lah. Lepas satu call sebab dia punya talian tu disebar luaskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN sendiri. So saya tengok ada satu kenyataan yang dikeluarkan secara resmi oleh JAKIM. Hari itu je saya ingat dalam tempoh berapa hari 800 call lebih lah datanglah masuk dah. 800 sesi lah yang dijalankan dipakai individu. Yang bertanya pelbagai hal lah.
Singgung. Itulah banyak juga sambutan-sambutan. Ya, alhamdulillah. Dia lockdown ni betul nampak manusia duduk rumah ni, dia sehari dua mungkin okey lah kan. Tapi bila dah melibatkan seminggu, 2 minggu kan, sebab manusia ni dia suka bergerak. Sifat manusia begitulah. Bila berkurung je, mulalah dia akan timbul perkara-perkara lain lah. Itu yang itu bagus, dia nak mengadu kan. Itu yang kata takut jadi keganasan rumah tangga. Ditambah pula ialah mungkin faktor-faktor ekonomi, itulah yang penting sangat. Orang seperti Cik Taufik ni yang terlibat dengan hal-hal counselling. Kita boleh bantu. Bagaimana banyak kes doktor, apakah jenis kes yang biasa doktor dapat, pihak JKIM dapat? Adakah disebabkan oleh masalah perceraian ke, kewangan ke, gangguan ceria ke? Tak tengok secara detail lah apa statistik yang ada tu hari tu. Kes lah. Tapi saya tengok hal-hal spiritual pun ada, pertanyaan minta bantuan pun ada, dia tanya hal COVID pun ada, hal-hal NCR pun ada. NCR ni hal-hal perkahwinan lah, nikah cerai rujuk pun ada, so maknanya pelbagai saya tengok. InsyaAllah banyak kita dapat insya-Allah malam ni banyak betul. Yang kita dapat, berkongsi yang kita dapat. Betul. Doktor, ada soalan lagi. Ada soalan kita. Apa pandangan doktor kaunseling syar'i ini berkaitan dengan kes histeria? Adakah dia adalah berpunca daripada masalah diri atau gangguan jin? Dia pernah dibuat satu perbincangan benda ni. Sebab histeria ni kalau mereka yang terlibat dalam disiplin ilmu psikiatris ni kan, dia ada cara dia sendirilah untuk merawat, untuk mengetahui histeria ni puncanya dan bagaimana Tapi dalam ilmu hal-hal spiritual ni, pengubatan Islam, dia ada pandangan dia sendiri. Cuma kita dalam kes-kes macam ni, kita perlu orang kata berlaku adil lah. Kalau benda tu dirasakan ada hal-hal berkait tentang unsur-unsur luaran yang orang kata bersifat spiritual, inilah pendekatannya. Mungkin di ruqyah, di doa, di sifat dan sebagainya lah, Tapi kalau dilihat dia ada unsur-unsur psikologi, mungkin dia stres, dia ada masalah lain, So kena tackle lah dengan orang yang berkepakaran, Kepakaran begitu. Kita dalam kes ni maknanya kena bersifat objektif lah. Komprehensif lah, maksudnya elemen kaunseling yang barat dengan Islam ni dia tak bertembung lah, mereka saling melengkapi lah. Ya. Kita dalam disiplin ni, pelbagai disiplin ilmu ni, kita jangan jangan nak compete, perbezaan. Jangan bersaing, bukan nak compete tapi nak complete, saling melengkap. Melengkapi. Sebab manusia ni Tuhan jadikan unsur dia, sifat dia unik, betul. Pelbagai, So satu disiplin ilmu saja ni tak cukup. Dia kena dia banyak ditengok. Kadang-kadang dia sakit nampak macam biasa-biasa, tapi ubat ni tak boleh, ubat ni tak boleh, ubat ini yang penting dia berubatlah. Kadang-kadang dia serasi dengan yang ni. Mungkin rupanya itulah penyakit dia. Masya-Allah. Konsep ikhtiar tu. Konsep ikhtiar tu penting. Kepada Allah tu so banyak. Bila tu berbagai kan. Ya, ilmu tu luas sangat, Dan kita dalam soal ilmu ni kita menghargai semua disiplin ilmu. Semua disiplin ilmu kita hargai. Betul. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, betul. Ustaz Nabil ada komplain? Barusan dah lengkap betul sebenarnya. Jadi bermakna kita
kita sebagai manusia kita tak boleh menafikan sesuatu. Maknanya kita saling melengkapi. Kan? Setiap ilmu dia ada bidang dia masing-masing dan kita kena penerimaan tu penting. Jangan kita kita suka bergaduh. Itu tak boleh. Itulah yang terbaiknya. Dia macam saya kata tadi lah, kita tak boleh hidup sendiri. Orang kerja kerajaan ni dia tak makan ikan kan. So dia perlu ada nelayan yang tangkap ikan. Kita nak makan sayur, kena ada yang jadi petani. So dalam hidup ni kita kena ada melengkapi. Ilmu pun macam tu, kita kena saling melengkapi lah. Menyempurnakan mana yang kurang bagi satu-satu disiplin. Sebab tu research tu penting, research ni. Penyelidikan. Okey. Doktor, apa ni, di manakah tempat agaknya kalau macam kita punya rakan-rakan di Facebook nak dapatkan perkhidmatan KSK Care ni kan, adakah hanya di Putrajaya saja ataupun dia ada cawangan lagi di tempat-tempat lain? Setakat ni di Putrajaya lah yang aktif. Kalau di negeri ni walaupun tidak dinamakan KSK Care, tapi kalau di Jabatan Agama ni kadang-kadang dinamakan unit khidmat runding cara. Khidmat runding cara. So di situ boleh dirujuk lah. Menghubungi pejabat-pejabat agama di negeri atau di daerah, biasa ada benda tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini kita dapat manfaat, kita boleh beramal insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Doktor atas berikan ruang dan masa pada malam ini. Terima kasih banyak Doktor. Ya, sama. InsyaAllah kita sangat bertuah dalam malam ni tu. InsyaAllah pada masa orang kita memang lagi insyaAllah. Orang di antara orang yang pakar bidang ni. InsyaAllah. InsyaAllah saya pun seronok lah bila dapat berinteraksi lah. Yang program apa ni? More apa? Sembang More. Sembang More. Betul lah. Sebenarnya bulan Ramadan ni memang inilah kebetulan kita PKP So kita banyak di rumah So bulan ni bulan rahmah, bulan berkah eloklah kita penuhi dengan orang kata satu yang manfaat lah. Antaranya mungkin program macam ni lah, sebab program ilmu ni keperluan lah untuk kehidupan kita. Betul. Bolehlah diteruskan lagi insyaAllah. Lain kali kalau